Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sama balik kitab ini Maqalat Asr, teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai akidah oleh Maulana Muhammad Asri Yusuf. Kita masuk dalam bahagian ketujuh, kahwin mut'ah dalam ajaran Syiah. Kahwin mut'ah dalam ajaran Syiah. Okey, pendahuluan. Sebelum kita membincangkan tentang mut'ah, iaitu salah satu ajaran Syiah, terlebih dahulu kita perlu menyedari bahawa ajaran Syiah itu pada keseluruhannya berpunca daripada tiga sumber, iaitu punca Yahudi, Kristian dan Majusi. Jadi Syiah ni gabungan daripada ajaran Yahudi, ajaran Kristian dan ajaran Majusi. Sebenarnya Syiah adalah saluran kepada tiga agama tersebut. Cuma dia merasa masuk ke dalam Islam lah. Asalnya agama Yahudi, Kristian, Majusi masuk ke dalam agama Islam. Yang tidak mempunyai daya lagi untuk hadapi Islam secara mereka. Mereka nak masuk Islam, nak lawat Islam tak boleh. Mereka menyerap masuk ke dalam Islam je. Nak lawat tak mampu dah. Oleh itu mereka mengambil satu jalan bagi memesongkan Islam sebagaimana mereka memesongkan ajaran Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS sebelumnya. Mereka ni Yahudi ke apa ni, ada nafsu kuat ke apa dah. Ada, kita tengok joget agama. Jadi mereka ni tak ikut. Jadi dia nak merosakkan Islam, merosakkan agama Musa je rosak, dan Nabi Isa apa rosak dah. Walaupun bunyi atas nama agama setengah tu tok guru lah, kita kata tok guru Yahudi, tok guru Kristian kan. Nafsu mereka ni kuat untuk buat perkara yang merosak agama, dan sekali dipesongkan agama Nabi Musa dan dipesongkan agama Nabi Isa, iaitu Kristian ya. Punah jana. Jadi sekarang ni nak rosakkan Islam pula melalui Syiah ni. Jika Nabi Isa AS mengajarkan bahawa Tuhan hanyalah satu dan baginda sendiri bersama ibunya adalah hamba Tuhan, maka pengkhianat daripada golongan yang mendakwa sebagai pengikut-pengikut Nabi Isa AS itu sendiri sudah menyelewengkan ajarannya. Peringkat awal lagi, Pau ni bukan anak murid Nabi Isa, tapi dia ni kira taubat dah, masuk lepas Nabi Isa tak ada dah. Dah. Jadi dia merosakkan ajaran Kristian. Mereka mengatakan bahawa Isa AS adalah anak Tuhan dan ia ialah salah satu daripada tiga Tuhan. Ni hak baru pula. Ni lepas 300 Masihi dah. Berapa tahun? Tahun bila dah. Jadi dia ni lepas tu rasanya. Lepas sebelum Nabi Muhammad 300 Masihi lah. 300 lepas tu ada timbulnya ajaran Nabi Isa anak Tuhan dah. Salah satu daripada tiga Tuhan dah. Sebelum tu tak ada lagi dah. Maka demikian juga jika Rasulullah SAW mengharamkan sesuatu dan melarangkan umatnya daripada melakukannya, pasti ada pula pengkhianat daripada umatnya yang memesongkan ajaran baginda SAW dengan mengatakan halal apa yang tidak dikatakan haram oleh baginda SAW. Kalau Syiah ni pisah, terbalik dia, supaya bertentangan dengan Al-Sunnah lah. Sebenarnya bertentangan dengan Nabi dah. Apa yang berlaku ini sudah pun diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang bermaksud. La tatba'unna sunana man kana qablakum shibran wa zira'in hatta law dakhalu hujra dabbin tabi'tumuhum. Kunna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman. Pasti kamu ni umat Islam lah akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jika mereka memasuki lubang biawak, sekalipun pasti kamu akan menurutinya juga. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, siapakah yang dimaksudkan dengan orang sebelum kami itu? Adakah Yahudi dan Nasara? Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW menjawab, siapa lagi jika tidak mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab Al-I'tisam bil Kitab was-Sunnah. Bab qaulun Nabi la tatba'unna sanana man kana qablakum, oleh Abu Sa'id Al-Khudri, nombor hadis 7320, hadis status sahih. Bagaimanapun mut'ah dalam Syiah lebih banyak berpunca daripada ajaran Majusi. Tapi mut'ah ni Yahudi Kristian pun tak ada dah. Berat lagi dengan Yahudi Kristian kerana apa? Kerana ambil daripada Majusi ni. Yang mengajarkan fahaman free sex. Free sex gomo anak sendiri ke apa ni. Majusi lah ni. Dalam kalangan penganut-penganutnya, perbincangan yang lebih terperinci bakal menyusul kemudian insya-Allah. Semua manusia masih memiliki fitrah yang suci dalam jiwanya, pasti menolak konsep mut'ah. Tak nanti ke Islam yang putih untuk terima. Kaguk. Mut'ah ni pelacur lah.
Ini kerana ia menyentuh soal kemanusiaan. Namun umat yang paling hina dalam kalangan manusia dengan konsep ini ialah umat Islam. Yahudi, Kristian pun tak ada dah. Tiba-tiba mari Syiah mengaku Islam, merosakkan nama Islam dah. Ajaran ini dikaitkan dengan Islam yang diakui oleh seluruh manusia sebagai umat yang memberi penghormatan tinggi pada wanita. Tiba dihina wanita, tak ada siapa tanggungjawab dah. Ni di Iraq apa masalah. Buat dokumentari kita tengok. Tak tahu anak siapa. Nikah mut'ah tak tahu anak siapa ni. Tak. Waktu ni tu tangguh sendiri. Pok tak ada nak tangguh. Nikah mut'ah ni. Jadi bodoh ketemu dah. Mengaku Islam, pejuang Islam dah. Revolusi Islam, parti Islam, jemaah Islam. Tapi siapa tahu tahap tu jadi kebodohan apabila ikut ajaran sesat ni. Benda logik lah. Tak tanggungjawab. Nikah kontrak kono dah. Lepas tu bayar macam bayar pelacur. Tak ada tanggungjawab. Benda ni karuk, maruk dah. Karuk. Muta'ah ni. Umat ini juga yang memiliki ajaran penuh bertanggungjawab. Umat Islam ni. Dalam persoalan rumah tangga dan kehidupan berkeluarga. Tu sebenarnya ajaran Islam. Bukan lepas tangan. Pok tak bertanggungjawab. Tinggal otin Nabi ni gitu dah. Dalam kalangan manusia, pihak perempuan yang akan lebih tersinggung dengan konsep muta'ah. Sepatutnya tak. Ni otin tak. Taksub. Ikut Syiah juga. Mengaruk dah. Hal ini kerana ia menjadikan mereka perempuan ni sebagai benda yang boleh dilonggok-longgokkan dalam dan disewa kan. Tapi masih ada lah hak perempuan ni. Semangat Islam ikut Syiah ni. Pelik kita tak merasa pelik nak ajaran yang sangat tolol ni. Otina jari barang gadanya sewaan dah macam sewa rumah macam sewa kereta macam. Sewa je otina mengikut ajaran Syiah ni. Mereka juga dilayan sebagai hamba sahaya dalam segala hukum hakamnya. Syekhul Azhar almarhum Syekh Muhammad Syahtut pernah berkata, ada Azhar ni dia cuba Syekh Muhammad Syahtut cuba dekatlah dia takrib baina Sunni Syiah ni. Masa peringkat awal dulu Azhar ni dia ada konsep ni takrib Sunni Syiah ni. Tapi dalam bab muta'ah ni tak boleh nak ikut karut dakwah ni. Apa Syekh Muhammad Syahtut kata dah? Bahawa syariat yang mengharuskan perempuan berkahwin dalam 1 tahun dengan 11 orang lelaki. Muta'ah ni tak? Dan mengharuskan pula lelaki berkahwin setiap hari dengan beberapa ramai perempuan. Muta'ah lah. Tanpa membebankannya dengan bebanan tanggungjawab dan tanggungjawab perkahwinan. Tanpa membebankannya dengan bebanan dan tanggungjawab perkahwinan. Tidak mungkin datangnya daripada Allah SWT. Tak logik langsung je dah. Tuhan sekalian alam dan tidak logik dah. Tuhan sekalian alam dan tidak juga syariat yang melihara kesucian dan kehormatan manusia. Tak logik. Syekh Muhammad Syahtut dalam Al-Fatwa halaman 274-275. Kalau dalam fatwa, kadang-kadang ada fatwa mar'ah wanita ni ada yang masuk. Bab Syiah dalam bab nikah kahwin tak masuk. Syekh Azhar Mufti Azhar masa tu dah belakang dah. Mufti Azhar masa tu ni cuba takrib pun dalam bab ni tak logik langsung. Bagi tak masuk. Telitahlah hati pun untuk rasa tak logik. Nikah mut'ah, nikah kontrak, nikah bertempuh, nikah tak ada tanggungjawab ni. Sementara bekas mufti besar Pakistan, Mufti Wali Hassan, ni Tok Guru Maulana Asri ni, mati tahu kena sihir ke apa-apa Syiah ni. Sakit lama jugalah. Sebelum mati dan nampak kuat lepas Syiah, lepas tu matilah kira kena khianat ke Syiah ni, kena sihir ke apa. Bekas mufti besar Pakistan, Mufti Wali Hassan dalam satu tulisannya pernah menyatakan teguh pada Maulana Asri, Syiah lah satu-satunya ajaran di atas muka bumi. Tak ada dah. Satu-satunya ajaran atas muka bumi ini yang menganggap jenayah berbohong dan berzina sebagai sesuatu yang mendatang ke pahala. Taqiyah, berbohong dan berzina muta'ah ni satu pahala yang besar. Dan menaikkan darjat seseorang. Tak ada ajaran Syiah, ajaran sesat lain pun tak ada ayat gitu. Sesuatu aliran fahaman biar bagaimana hina sekalipun seperti ateisme ajaran tak percaya Tuhan tetap menganggap bohong dan zina sebagai tingkah laku yang salah dan tidak berakhlak. Walaupun dia kata boleh berzina apa sekali dia kata tak molek juga bagi dia dah. Baik pera bini molek dah, jaga tanggungjawab. Tetapi Syiah menganggapnya sebagai sebahagian daripada tuntutan iman. Tuntutan iman dengan menukarkan nama bohong kepada taqiyah. Dan zina kepada muta'ah. Zina tu dibuh nama muta'ah boleh pahala besar pula dia. Khomeini Aur Syi'iyat Kiahe halaman 5 ni nama kitab Urdu dia lah. Islam mengadakan institusi perkahwinan bagi menjaga keturunan manusia dan kemurnian hidup berkeluarga dalam satu ikatan tanggungjawab.
Nama begitu Syiah sebaliknya mahu menghidupkan amalan jahiliyah atas nama Islam. Gerakan Islam, jemaah Islam, parti Islam ni. Bubuh ni nama Syiah syariah. Bubuh nama syariah, syariah dia lah. Dengan mengumpulkan syariat mut'ah. Ni syariat ni, syariat mut'ah. Tapi syariat sesat ni. Jangan kita tertipu nama mahkamah syariah ke apa. Oh, tu ikut Islam. Tu kalau nak terima lah hukum ta'zir. Dah. Jangan tertipu. Ni bunyi Islam pekapih pakai serbai. Pubuh ulama lalu dah. Begitu ke Syiah ni. Pakai serbai besar lah. Tengok ulama dia. Tapi ajaran dia mut'ah. Dia ikut kontrak. Pahala besar. Berat dah. Kedudukan mut'ah ni. Nak kahwin kontrak ni tak. Pelacuran ni. Begitu penting dalam ajaran Syiah. Kerana seseorang tidak dikira Syiah. Selagi tidak menghalal mut'ah. Kalau tak halal mut'ah. Tak kira Syiah. Tak jadi Syiah. Kafir bagi dia. Di sini kita akan mengemukakan riwayat-riwayat dan ajaran-ajaran Syiah berhubung dengan mut'ah. Daripada sumber-sumber rujukannya sendiri. Hati-hati ni ustaz ni. Saya dengar ada ustaz ni. Takut muslimat kita gapo ni. Perhati anak-anak kita, anak tina kita dah. Kita jauh lah dah. Tok pensyarah pun ada hak Syiah. Masalah ni justi-justi. Ya. Tadi tak tahu ya ajar. Takut ya ajar boleh mut'ah. Boleh penyakit lah. Boleh pedoh. Dulu ada ipas saya ada kata ya ATM pun ada tak. Semaya 3 waktu. Jamuk semacam dah. Jamuk semua dah. Jadi Syiah berhati-hati dah. Okay, kedudukan mut'ah dalam ajaran Syiah ni. Pertama, Al-Kulaini meriwayatkan daripada Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bahawa beliau berkata, bukan daripada kalangan kami orang yang tidak mempercayai raj'ah, kebangkitan semula para imam sebelum kiamat untuk menghukum orang yang menentang dan memusuhi ahli bait. Tadi ceritalah raj'ah kita bincang sebelum ni. Korek kubur Abu Bakar waktu Abu Bakar, korek kubur Umar waktu Umar, korek kubur Aisyah, korek kubur Hafsah waktu Belakang tu untuk disalib dihukum ni. Itu akidah raj'ah. Dan tidak menganggap halal mut'ah kita dah. Mut'ahnya siapa dia bukan kalangan Syiah lah, tak percaya raj'ah, tidak anggap halal mut'ah. Kahwin kontrak ataupun bayaran pelacuran dah. Dia tidak siapa tak kata tak halal bukan kalangan Syiah lah. Rujuk Man la yahdurul faqih, Man la yahdurul faqih jilid 3 halaman 408 dan Syekh Abbas Al-Qumi dalam Muntaha Al-Amal jilid 2 halaman 34. Komentar kedua rujukan kedua dah. Rujukan kedua. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Sinan. Daripada Ja'far As-Sadiq katanya, sesungguhnya Allah SWT mengharamkan segala bentuk minuman yang memabukkan ke atas Syiah kita dan menggantikannya dengan mut'ah. Ganti ni arak untuk boleh juga Syiah dah. Tapi boleh mut'ah, boleh pelacuran, boleh berat lagi daripada minum arak lah. Nah, mut'ah ni berzina, pelacuran atas nama agama. Berat lagi pada minarak pada dia kata dah ganti. Rujuk Ibn Babawih Al-Qumi dalam Man la yahdurul faqih jilid 3 halaman 407 dan Al-Hurum Al-Amili dalam Al-Wasail Syiah jilid ke-14 halaman 438 dah. Kitab besar-besar dah, 14 jilid kemudian nak cerita ni. Okey, keutamaan dan fadilat mut'ah menurut Syiah. Ada keutamaan dia. Bagi menggalakkan amalan mut'ah, kahwin kontrak ataupun bayar pelacur ni. Mereka mengadakan banyak hadiah-hadiah palsu atas nama para imam mereka. Yang 12 imam ni. Dan atas nama Nabi Muhammad SAW ni. Pertama, mereka meriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW bahawa baginda SAW bersabda, sesiapa yang keluar daripada dunia, yang mati dalam keadaan tidak pernah melakukan mut'ah, tak pernah membayar pelacur ni nak. Kontrak ni. Ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan rompong. Ropo dah. Webeh mana tak. Kita mut'ah. Mullah Fatullah Kashani dalam tafsir Manhajus Sadiqin jilid 2 halaman 489 dah. Tu kata Nabi bersabda dah. Hadis kedua dah. Ketika Nabi Muhammad SAW mi'raj ke langit, baginda SAW ditemui oleh Jibril. Lalu berkata dah. Wahai Muhammad, Jibril kata ke Nabi lah. Wahai Muhammad, Allah SWT berkata, sesungguhnya aku sudah mengampunkan orang yang sudah melakukan mut'ah. Telah melakukan bayar pelacur ni, nikah kontrak ni. Dengan perempuan daripada kalangan kamu dan daripada kalangan umatmu dah. Mengampunkan. Kitabnya Man la yahdurul faqih. Kitab muktabar lah. Antara 4 kitab muktabar dia tu. Jilid 3 halaman 403. Wasail Syiah jilid 14 halaman 442. Biharul Anwar.
Jilid 100, halaman 300 ni. Jilid 100 ni. 110 jilid. Saya tengok kitab Biharul Anwar ni. Dah. Sampai tahap tu dah. Apa dosa? Bayar pelacur ni nak. Muta'ah ni. Yang ketiga, Bakar bin Muhammad meriwayatkan bahawa beliau pernah bertanya Ja'far As-Sadiq. Dah. Tentang muta'ah, kahwin kontrak ni. Beliau Ja'far As-Sadiq menjawab. Sesungguhnya aku benar-benar tidak suka seseorang Muslim itu keluar dari dunia, mati dalam keadaan masih belum dilakukannya suatu perbuatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dia kata Nabi, muta'ah juga dia dah. Bala Yaduhul Faqih jilid 3 halaman 403, Wasailu Syiah jilid 14 halaman 442 dan Qurbul Isnad halaman 21 dah. Nama kitab-kitab Syiah ni. Okey. Diriwayatkan daripada Salih bin Uqbah daripada ayahnya, daripada Muhammad Al-Baqir katanya. Tadi Ja'far As-Sadiq dah. Hak ni pula Muhammad Al-Baqir dah. Aku berkata kepada Muhammad Al-Baqir, adakah orang yang melakukan mut'ah dan kontrak bayar pelacur tu mendapatkan pahala? Muhammad Al-Baqir berkata, ya, kalau ia melakukan mut'ah dengan niat kerana Allah SWT dah. Zina melayar pelacur ni, kahwin pelacur ni kerana Allah Taala, kan kontrak pelacur ni kerana Allah Taala dan sebagai bantahan terhadap orang yang tidak menerimanya dah. Niat dia kerana Allah untuk bantah dan niat untuk bantah orang yang tak terima mut'ah. Maka tiada sepatah perkataan pun yang diucapkannya kepada perempuan yang dilakukan mut'ah dengannya. Malaikat Allah Ta'ala menuliskannya untuknya satu kebajikan. Cakap dan perempuan hak pelacur ni boleh satu kebajikan. Dan tiada dihulurkan tangannya pada perempuan itu, melainkan tulis Allah SWT satu kebajikan untuknya. Ulur tangan nak pergi perempuan tu boleh pahala pula dah. Apabila ia menghampiri perempuan itu, nescaya Allah Ta'ala ampunkan satu dosanya. Dia hampir ke perempuan tu, nak berzina ni perempuan tu. Apa dosanya? Apabila ia mandi dah. Apabila berzina dengan perempuan pelacur tu, apa dosa dah? Apabila ia mandi, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya sebanyak bilangan bulu yang dilalui air di atas tubuhnya dah. Mandi pula, apa dosa sebanyak bulu pula dah. Maka aku pun berkata, yang kata ayah Saleh lah. Sebanyak bulu di tubuh ni. Muhammad Al-Baqir berkata, ya, sebanyak bilangan bulu di tubuh orang itu. Apa dosa ni banyak tu dah. Oh, tu berhimna kahwin muta'ah ni tak? Ada pensyarah Syiah sebutir berat nak cari anak dara ni. Anak dara kita. Yazubillah lah. Dah perhati lah. Mala Yahdurul Faqih jilid 3 halaman 403. Wasailu Syiah jilid 14 halaman 442. Dan Biharul Anwar jilid 100 halaman 306. Banyak kitab rujukan dia. Okey, bagaimana mut'ah bila terjadi? Cara nikah mut'ah dia. Cara nikah mut'ah dia. Kena perhati molek dah. Pertama, tanpa wali. Tak perlu. Bangun. Telepon rasa ni. Jangan lah. Tak jangan lah. Padah tu kan. Payah nak akak ni. Bagaimana mut'ah boleh terjadi? Mut'ah boleh terjadi pertama tanpa wali, tanpa pok tak cara kepok dah, tanpa saksi dan tanpa perisytiharan. Isytihar tak payah. Nak zina ni kita zina belaka saksi pun tak payah. Dalam mazhab Hanafi ada perbincangan tanpa wali pun saksi. Tanpa wali pun mazhab Hanafi tak terima mudah-mudah dah. Masyarakat India, masyarakat Pakistan semua guna pok dia wali dah. Ana cerita ni sebenarnya akan terdesak dah. Terdesak kadang-kadang jauh dengan keluarga kau tak ada pok lah. Logik dah tanpa wali dah. Tapi kena faham hadis yang digunakan tanpa wali pun ada pihak penguasa. Maksudnya dikahwinkan oleh pihak penguasa macam wali hakim juga. Aku tak nikah dengan pok dia pun nikah dengan wali penguasa tempat tu dah. Ada perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW nak kahwin dengan Nabi tu. Pertama dia tu sungguh tak ada pok dah. Sungguh ada pok dah. Ada pok dia betul ke ada pok ataupun dia ni style macam hamba ke ataupun hamba dibebaskan dah. Tak ada tanggungjawab dah. Selagi ada keluarga tu tak bertanggungjawab. Dia serahkan diri dia tu, Nabi pula penguasa dah. Nabi sendiri raja penguasa dah. Jadi benda tu nak fikir banyak, tak boleh mudah-mudah tanpa wali ni
kes tak terima nikah tak sebut nikahnya dah. Ambil kononnya untuk selamat ambil tanpa wali. Mengarut. Tanpa wali pun dekat nak zina dah bahaya dah tanpa wali ni. Kalau dia benar ke pihak penguasa maksudnya tetap juga orang yang berkuasa. Maksud nikah bukan senyap-senyap macam pelacur tidak. Ia mesti bertanggungjawab. Nikah dia mesti disaksikan oleh berimam dan orang macam satu penguasa di tempat tu dah. Macam wali hakim walaupun disebutkan tanpa wali dah. Ada saksi, ada gapo dan ada pengisytiharan. Dalam mazhab lain. Ni tak perlu ni Syiah ni. Rujuk At-Tusi Tahzibul Ahkam jilid 7 halaman 248, 249 dan 254 dan An-Nihayah halaman 459 ni kitab Syiah ni. Okay, yang kedua dah. Di mana-mana sahaja antara seorang lelaki dengan seorang perempuan jumpa tina juga mana dah. Jumpa perempuan mana boleh tahu nak nikah nak mutaah ke? Nikah kontrak sehari. Malam ni yang nikah. Boleh tak? Zina dah. Tak payah tahu orang lain, bapak dia tak tahu tak apa. Dah. Okey, yang ketiga, dengan perempuan Yahudi, dengan perempuan Nasrani dan perempuan pelacur sekalipun boleh ni. Nampak sangat nak melacur ni dah, nak berzina ni. Khomeini dalam At-Tahrirul Wasilah jilid 2 halaman 292. 192 kena berhati-hati, ada pensyarah Syiah dah beringatlah dah. Yang keempat, walaupun tidak mengetahui sama ada perempuan itu bersuami atau tidak. Ada Tahzibul Ahkam jilid 7 halaman 203, An-Nihayah halaman 489. Tak tahu. Dia mari-mari, dia tak rojak ke, tak perlu tanya pun dah. Mun bini orang ke dah. Mari kita nikah malam ni. Tak usah tanya bini orang ke tak dah. Pakai nikah malam ni, saya bayar berapa dah. Oh berat dah, berat. Memang zina, memang pelacur dah sungguh dah. Yang kelima, dengan perempuan dalam lingkungan umur ia tidak tertipu iaitu 10 tahun. Al-Istibsar jilid 3 halaman 461, Al-Furuq minal Kafi jilid 5 halaman 463 boleh dengan umur 10 tahun. Khomeini berat lagi ni. Ada cerita dia disebut kan, dia kahwin dengan umur berapa tahun, budak kecil lagi. Tiap mana tu budak kecil ni. Pok dia bui lah, pok dia Syiah. Bui ke? Mengarut tak mengarut no? Nikah mutaah ni zina, dah lagu umur budak kecil pun dah. Tu Khomeini sendiri dah. Tu guru besar Syiah. Ni 10 tahun lah, maksudnya 10 tahun ke atas boleh dah. Nak nikah mutaah ni. Yang keenam, dengan bayaran mas kahwin tidak terlalu besar, hanya memadai dengan segenggam gandum sahaja atau segenggam makanan sahaja ataupun buah tamar. Ataupun 1 dirham, bahkan kurang lagi daripada 1 dirham pun boleh. Nikah 1 dirham boleh. Nikah ke apa? Memang untuk pelacuran zina dah. Rujuk Al-Furuq minal Kafi jilid 5 halaman 407, Tahzibul Ahkam jilid 7 halaman 260. Yang ketujuh, dengan perempuan tanpa hak. Ramai mana dah. Ia tidak terbatas kepada 4 orang sahaja tetapi mengikut apa yang mereka riwayatkan daripada Ja'far As-Sadiq bahawa beliau ada berkata, berkahwinlah dengan mereka secara muta'ah kontrak ini walaupun sampai 1000 orang kerana mereka itu termasuk antara perempuan sewaan saja. Perempuan sewa je. Nikah ni tina ni. Aku nak nikah sama ni. Sebulan nikah dah. Bayar 1000 dah. Nikah ni perempuan lain bayar kamu sebulan nikah 1000 dah. Lepas tu hak lain tak wajib nafkah ke apa. Sekadar 1000 bui tu kira pada hak tu lah. Ataupun 100, 200, 100 sebulan dah. Jadi lah sekali gitulah. Ni benda ni berlaku di Iran berlaku. Tak tahu pok siapa dia lah. Tempat lain buat apa dia agak berat lah. Rujuk Al-Istibsar jilid 3 halaman 461, Tahzibul Ahkam jilid 7 halaman 259. Wasailu Syiah jilid 14 halaman 449, Al-Furuq minal Kafi jilid 5 halaman 452. 1000 orang pun boleh kahwin ni nikah muta'ah. Nikah 1000 bayar ni nafkah. Setahun ada petih banyak ya. 1000 orang yang nikah dah. Untuk masa setahun ke, berapa sebulan ke dah. Yang ke-8, untuk jangka masa tertentu seperti 2 tahun, 2 bulan, sebulan, seminggu ataupun sehari pun boleh nikah. Sekurang-kurang tempoh bagi mut'ah itu boleh dilakukan mengikut sebagaimana yang tersebut dalam riwayat Syiah daripada Ali bin Muhammad Al-Jawad, Imam Syiah yang ke-10, imam yang ke-10 di sisi Syiah, bahawa beliau pernah ditanya berapa lamakah sekurang-kurangnya tempoh bagi mut'ah itu boleh dilakukan? Nikah mut'ah, nikah kontrak ni. Adakah harus seseorang melakukan mut'ah dengan syarat sekali persetubuhan saja? Beliau menjawab, ya, tidak mengapa dah. Tetapi apabila selesai daripada persetubuhan itu, hendaklah ia memalingkan mukanya
dan tidak lagi memandang kepada perempuan itu. Boleh tak boleh perhati perempuan itu. Al-Furu' min al-Kafi jilid 5 halaman 460, Tahzibul Ahkam jilid 7 halaman 207. Sekali berzina apa ada dah bayar tak? Boleh dah. Dengan yang ke-9, dengan seorang perempuan beberapa kali, boleh juga ni. Perempuan itu tidak haram kepada lelaki yang sudah melakukan mut'ah dengannya walaupun pada kali yang ketiga, bahkan pada kali yang ke-1000 sekalipun. Dia ke mut'ah sehari. Ayat nak pula. Telefon lah main kita jumpa untuk kita kahwin mut'ah ni. Zina ni lah. Bayar pula untuk sehari tu. Serapa 1000 kali pun tak apa lah. Sekali bayar 100 dah. Ini tersebut dalam riwayat Syiah daripada Aban, bahawa ada orang bertanya Ja'far As-Sadiq tentang bolehkah seseorang melakukan mut'ah, nikah kontrak ini dengan seorang perempuan beberapa kali. Ja'far As-Sadiq menjawab, tidak mengapa ia boleh melakukan mut'ah dengannya seberapa kerap yang dikehendakinya. Rujuk Al-Furu' min Al-Kafi jilid 5 halaman 460. Wasailu Syiah jilid 14 halaman 460. Semua ni riwayat berdusta atas nama email. Email sendiri tak sebut gitu pun dah. Satu lagi riwayat daripada Ja'far As-Sadiq bahawa beliau ditanya tentang seseorang yang berkahwin dengan seorang perempuan secara mut'ah. Berapa kalikah ia boleh melakukan mut'ah dengannya? Ja'far As-Sadiq menjawab sebanyak yang disukainya. Rujuk Qurbul Isnad halaman 109. Wasailu Syiah jilid 14 halaman 470. Dan Furu' min Al-Kafi jilid 5 halaman 460. Yang ke-10. Dengan bayaran mas kahwin secara ansuran. Boleh juga bayar ansuran. Bayar ansuran ni. Nikah kahwin kita bayar ansuran. 100 sebulan ke berapa sebulan dah. Dan tidak memberi sebahagian daripada mas kahwin mengikut keadaan hari atau masa keengganan perempuan bergaul dengan lelaki yang mengadakan akad mut'ah dengannya. Dah bayar sikit-sikit dah. Sebulan bayar 10 riyal sehari dah. 30 hari. 30 300 dah. Contoh dah. Tiba-tiba ada hari tak saya setubuh dengan perempuan tu tak saya dah. Tak saya bergaul. Tak boleh bayar. Tak bayar pun tak apa. Misalnya mereka mengadakan akad mut'ah untuk 10 hari dan menentukan mas kahwinnya sebanyak 100. 10 hari 100, 10 hari sehari dah. Tetapi selelaki bimbang perempuan yang ia lakukan mut'ah. Dengan itu tidak akan memenuhi tempoh yang persetujuan itu. Maka bolehlah ia mengakad mut'ah dengan bayar mas kahwin secara beransur-ansur. Dia takut tak terima. Jadi kita dia kata bayar 10 hari sehari ni. Baru tidak lagi pun. Dia kata gitu dah. Cukup 100 10 hari. Tu cara mut'ah Syiah. Bayar pelacur dah. Perzinaan, pelacuran. Jadi jika perempuan itu hanya memenuhi kepuasan lelaki itu selama 5 hari sahaja. Tiap-tiap hari tu 5 hari je. Maka lelaki itu perlu membayar 50 riyal saja dah. RM50 saja. Ini berdasarkan riwayat mereka, riwayat Syiah daripada Umar bin Hanzalah katanya. Aku bertanya Ja'far As-Sadiq, bolehkah aku mengadakan akad mut'ah dengan seorang perempuan selama sebulan dengan tidak memberikan kepada perempuan itu sebahagian daripada mas kahwinnya? Ja'far As-Sadiq menjawab, ya boleh. Ambillah daripadanya sekadar masa keengganannya untuk bergaul denganmu dah. Dia tak usah bergaul dengan dia. Tak payah bayar hari tu dah. Jika setengah bulan, ambillah separuh. Jika sepertiga bulan, ambillah 1/3. Dah 1/3. Mas kahwin boleh kurang. Mas kahwin hak janji pun boleh kurang lagi dah. Bayaran pelacuran pun boleh kurang lagi dah. Rujuk Al-Furu' min Al-Kafi jilid 5 halaman 461, Wasailu Syiah jilid 14 halaman 481 dan Biharul Anwar jilid 100 halaman 310. Dah. Habis itu dah. Siapakah yang dibenarkan mengamalkan mut'ah? Nikah kontrak siapa dia? Syiah meriwayatkan bahawa Imam Ridha, imamnya ke-8 di sisi Syiah, imam ke-8 dah, berkata mut'ah itu tidak halal. Nikah mut'ah itu tidak halal dah, kecuali kepada orang yang mengertinya dah. Ia haram kepada orang jahil tertanya. Dia belik itu dah. Kita kalau tanya kita cakap nama ahli sunnah biasa gini guna hujah ni lah. Tak halal kecuali orang tertentu saja dah. Dia pok dia dah. Rujuk Malaya Durul Faqih jilid 3 halaman 459. Maksudnya ia halal untuk penganut ajaran Syiah saja maksudnya. Orang lain tak boleh. Ada ikut Syiah baru boleh nikah kontrak. Tu ramai ikut Syiah ni lah. Berhati-hati dia mestilah berhati-hati pok-pok ni lah. Okay, syarat-syarat ini mestikan dalam akad mut'ah. Terdapat hanya 2 syarat sahaja yang mesti disebutkan dalam akad untuk menjadikan akad itu sebagai akad nikah mut'ah, nikah kontrak. Iaitu pertama, tempoh atau jangka masa mut'ah. Ni ajak dah. Nikah sehari ke, nikah sebulan ke, nikah seminggu ke. Yang kedua, mas kahwinnya. Kena beritahu mas kahwinnya berapa dah. Sebulan ni berapa bayar. Ini berdasar kepada jawapan Ja'far As-Sadiq kepada orang yang bertanya
Tentang apa yang mesti disebutkan dalam akad mut'ah. Kata beliau, mas kahwin yang maklum untuk jangka masa yang maklum dia. Dah, tu je. Mas kahwin dah jangka masa yang maklum, tak ada tanggungjawab nafkah ke gapo, pegang anak bini, tak ada, sekadar tu je. Rujuk At-Tahzibul Ahkam jilid 7 halaman 262 dan Wasaq' li Syiah jilid 14 halaman 465 ni. Hak menerima pusaka hasil perkahwinan secara mut'ah. Tidak ada hak menerima pustaka daripada masing-masing lelaki-lelaki ataupun perempuan yang mengambil mut'ah. Mati ke gapo tak ada. Bukan nikah. Itu kata zina. Nikah nama rima. Dipanggil nikah kontrak. Kok kering tipu lah. Itu perzinaan bayar mut'ah, bayar pelacur. Bayar pelacuran. Benar. Tak ada saka mati. Siapa dia tak boleh saka. Bini mati, lelaki mati ke. Bini nak nikah kontrak tak boleh pesaka dah. Lepas tu dah lah tak wajib nafkah, tak wajib bayar saka, tak boleh gapo-gapo pun tak boleh, anak pun tak tahu siapa dia bertanggungjawab, tak, bini tu sendiri tanggung cara. Hukum ini adalah berdasarkan riwayat dari Sa'id bin Yasar bahawa ia bertanya Ja'far As-Sadiq tentang lelaki yang mengahwini seorang perempuan secara mut'ah dan ia tidak mensyaratkan hak menerima pusaka antara satu sama lain. Ja'far As-Sadiq menjawab, tiada hak menerima pusaka bagi mereka berdua sama ada lelaki itu mensyaratkan ataupun tidak mensyaratkan dalam akad dia. Tersebut dalam akad pun nikah mut'ah tu tidak ada pusaka ini. Tahzibul Ahkam jilid 7 halaman 205, Al-Furuq minal Kafi jilid 5 halaman 405 ni. Memang tak ada saka mengikut Syiah dah. Sebaik-baik perempuan untuk dimut'ahkan. Siapa dia nak nikah? Syiah mengajar apabila seorang mahu melakukan mut'ah dengan seorang perempuan, maka dia mesti mencari seorang perempuan mukmin terpelihara kesucian dirinya, terhormat, pintar dan berakidah dengan akidah yang benar. Akidah Syiah lah. Tetapi jika perempuan dengan sifat-sifat ini tidak ditemui, boleh juga dilakukan akad mut'ah dengan perempuan yang lain. Pelacur mana pun tak kisah lah. Tapi hak berat ni, hak ni lah. Nak mengaku terpengaruh dengan Syiah ni tak. Dia kau mut'ah pakai perdah ni, kononnya pakai perdah. Hitam. Nampak Muslimat, nampak jemaah Islam dah. Persatuan Islam dah. Tapi terpengaruh Syiah dah. Dan sekali nikah mut'ah zina dah. Rujuk Syekh At-Tusi dalam Nihayah halaman 490 dan Tahzibul Ahkam jilid 7 halaman 552. Perbezaan antara perkahwinan menurut Islam dengan perkahwinan secara mut'ah. Beza mana dah. Di sini kita senaraikan berapa perbezaan penting antara perkahwinan yang sah menurut Islam dengan perkahwinan cara mut'ah, cara nikah kontrak yang diharamkan oleh Islam tetapi digalakkan oleh Syiah. Perkahwinan Islam selain Syiah dah. Perkahwinan mut'ah. Perkahwinan ini terjadi dengan sirah atau lafaz akad nikah di hadapan wali dan dua orang saksi. Itu cara Islam. Cara Syiah ni perkahwinan terjadi dengan akad mut'ah walaupun tanpa wali dan tanpa saksi dah. Tu nikah mut'ah. Lah ni ada tahu setengah tu macam ada rekod perkahwinan ni Syiah. Ramai doa pelacur ni. Jadi tak terkawal pula juga ada undang-undang baru dengan rekod. Tapi sebenarnya rasanya tanpa wali, tanpa saksi, tanpa rekod gapo lah. Yang seterusnya, si suami bertanggungjawab menanggung nafkah isteri termasuk tempat tinggal dan sebagainya mengikut ahli sunnah wal jemaah dah. Kena tanggung nafkah, tempat tinggal sebagainya. Tapi untuk nikah mut'ah pun lelaki bebas daripada menanggung sebarang nafkah terhadap isteri. Dia janji 1,000 tu lah. Makan minum gapo pun cari sendiri dah 1,000 tu, pergi sendiri dah dirimu dah. Macam bayi pelacur sungguh ni. Seterusnya dah, mengikut ahli sunnah wal jemaah, seorang lelaki tidak harus menghimpunkan lebih daripada 4 orang isteri dalam satu masa dengan syarat-syarat yang rumit dan sukar pula. Nikah 4 pun, poligami ke apa, kena nafkah dan gapo lah, macam-macam syarat dia. Tapi mengikut Syiah, seorang lelaki harus menghimpunkan seramai mana perempuan yang diingini tanpa syarat. 1,000 pun boleh ke, riwayat Syiah ni. Nikah lah 1,000 dah. Nikah seboleh, hak ni nikah seboleh. 1,000 orang nikah dah. Boleh berlaku dah. Zina sungguh dah. Habislah terhapus syariat 4 orang isteri ni ikut Syiah dah. Nikah mut'ah ni. Okey, yang keempat dah. Mengikut ahli sunnah wal jemaah, perempuan mewarisi pusaka suami apabila mati suaminya. Saka lah. Boleh saka lah. Berapa bahagian perbincangan lah. Boleh saka dah. Ada anak lain, tak ada anak lain dah. Dan isteri yang kalau mengikut Syiah, mengikut nikah mut'ah ni, isteri tidak berhak mendapatkan pusaka suami. Pasal dia
pelacur dia. Mungkin nikah yang benar. Yang kelima, Ahli Sunnah Jemaah kata persetujuan bapa ni wali ni merupakan satu syarat bagi sahnya perkahwinan anak dara dah. Nah. Jipok kena setuju dia. Mengikut Syiah ni, mengikut kahwin mut'ah ni, persetujuan bapa bukan merupakan syarat dalam semua keadaan. Tak ada syarat dah. Ikut dia nikah mut'ah siapa dia. Syiah tok guru dia takut juga anak dia ni, anak dara dia ni. Boleh nikah dengan siapa dia ni, dia kawal. Tapi nak buinya, Allah kepada orang lain, Allah ke dia jagalah. Allah ke anak dara lain pakai agama dah. Yang keenam dah, tempoh perkahwinan berterusan selagi suami isteri itu hidup. Jika tidak berlaku perceraian mengikut Ahli Sunnah Jemaah dah. Dia tak boleh nak nikah kontrak janji sebulan setahun ke apa, tak boleh. Kahwinlah, ada masalah enggak, cerai cara dia ni. Dah. Bukan sekadar tetaplah tempoh ni. Mengikut mut'ah ni, tempoh perkahwinan mut'ah mungkin 1/4 jam, 15 minit boleh dah. Mungkin sehari, mungkin juga seminggu. Mengikut apa yang dilafazkan oleh seorang lelaki ni. Sekali persetubuhan boleh, sekali zina boleh. Kita tolak menurut Islam dah. Pertama dah, Ahli Sunnah Jemaah Islam ni, perceraian berlaku apabila lelaki melafazkan talak dengan sedar dan pilihan sendiri bukan dengan terpaksa. Dia nak lelaki dia nak cerai baru jadi cerai lafaz talak ni. Mengikut Syiah ni, talak bagi kaum wanita, perceraian berlaku apabila habis tempoh yang disebutkan dalam akad. Dia habis tempoh sebulan, seminggu, sehari, sekali setubuh, sekali zina. Habis dah. Cerai dah. Dah. Mengikut talak bagi kahwin mut'ah. Yang kedua, edah talak bagi perempuan ialah 3 kali suci atau 3 kali haid. Itu mengikut Ahli Sunnah Jemaah, mengikut Islam, memang begitulah. Nak tahu suci rahim ni macam mana? Tidak capur nasab orang lain dah. Air mani orang lain ke apa ni? Flash tubik dululah dengan haid biasanya. Ada berlaku hak pelik-pelik tu tak boleh buat kira dah. Ada kes berlaku dah zaman bila dah. Jadi rutinnya tu lepas cerai tak lelaki dia 4 bulan tak lelaki mati ke cerai. 14 hari ke gana tiba-tiba 3 bulan mati. Nikah dengan orang lain dah. Nikah lain bukan anak awal dah. Nak hukum hudud ke apa. Lepas tu dia kata betul, dia tanya tok bidai ke apa lah sekali dia betul memang dia berlaku tu jangan benar dalam sejuta berlaku sore payah dah. Tak boleh buat kira, tak boleh buat hujah dah. Jadi kaedah nak suci rahim, kaedah asal flash tubik ni 3 kali haid. Maksudnya tidak ada lagi baby lah, tidak ada lagi baby, semua ni di flash tubik barulah boleh nikah dengan orang lain. Tapi mengikut Syiah ni tak, mengikut nikah mut'ah ni, talak edah perceraian ialah seperti edah hamba, iaitu setengah daripada edah orang merdeka. Dah. Setengah tak? Maksudnya kalau 3 hari setengah gana dah. 3 bulan jadi setengah. Tapi dia sebenarnya tak cocok ke apa dah. Dia tak tanya ke apa asal ke nikah dah. Mu cuci kau dok mu apa kau pelacur ke apa tak tanya dah, tak ada kaitan mana dah. Yang ketiga dah, wajib atas suami mengikut Ahli Sunnah wal Jemaah, mengikut Islam, wajib atas suami menanggung nafkah isteri semasa eddahnya dah. Eddah pun wajib tanggung dah. Masa eddah tak boleh hambat keluar. Mu klik rumah kat makmum dah cerai tak boleh gitu. Tu mengarut tak ikut Islam dah. Tak ikut syariat Islam walaupun tak berbuh nama syariat, tak ikut syariat Islam dah. Dia kena pergi rumah lah. Tak lelaki tak segelik. Pergi lah. Tapi bini kena duduk rumah dia dah. Rumah tak lelaki dia buat pun, dia kena pergi bini. Makan, minum ke apa dah. Selagi tak habis dah. Mengikut kahwin mut'ah Syiah ni, seorang bebas daripada sebarang nafkah terhadap isteri semasa eddahnya. Bukan semasa eddahnya. Masa buka edah pun, bayar 1,000 tu nak nafkah, makan, minum, cari diri. Dah. Memang pelacur dia sungguh dah. Okey, penutupnya. Sebagai mengakhiri makalah ini, elok rasanya kita sudahi dengan pandangan cendekiawan Syiah sendiri, yang berusaha sedaya upaya untuk memperbetulkan dan memurnikan ajaran Syiah, termasuknya ke mut'ah ini. Adalah pengarah moden yang kira ada Syiah moden. Syiah dia kata nak berlaku apa kata? Pemikir dah kata-kata. Tajdid. Tajdid ada Syiah kita kata dah. Beliau ialah Dr. Musa Al-Musawi ni. Kalau kita nak cari buku Syiah yang kontemporari yang
Ada setengah orang tertipu ni pakai Syiah ni lah. Nampak baik sikit dah. Dalam Dr. Musa As-Suhari dalam bukunya Syiah wa Tashih, beliau menulisnya bahawa Islam datang untuk memuliakan manusia sebagai yang tertera dalam firman Allah SWT yang bermaksud sungguhnya kami sudah memuliakan manusia. Surah Isra ayat ke-70. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, innama bu'istu liutimmima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku sudah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, kitab Musnad Imam Ahmad, makhrajah bab sanad Abi Hurairah. Oleh Abi Hurairah nombor hadis 8952, hadis status sahih. Adakah Islam menentukan peraturan-peraturan yang mengharuskan kebebasan seks yang menjatuhkan maruah perempuan dengan meletakkannya pada satu tempat yang tidak dapat kita temui? Walaupun dalam masyarakat yang mengamalkan libertinisme di Sepanyol sejarah. Kebebasan ni orang putih tu buat gini ni. Pelacur ya, betul-betul pelacur ya. Tidak dapat kita jumpai juga dalam Istana Lois yang ke-14, orang putih ni. Di Versailles, di Perancis ataupun dalam mahligai Sultan Turki dan Maharaja Parsi ni. Manusia yang disebut benda tu lah, nikah mutu'ah ni tak berlaku dah. Orang putih tu buat kerja ni. Kalau gundik hamba dia lah. Dia pega juga, beri nafkah juga ni. Tidaklah seperti berlaku di Syiah ni. Pelacur dia, pak putih pun tak buat kerja gitu dah. Manusia disebutkan dalam Al-Quran yang mulia itu merangkumi lelaki dan perempuan. Manakala akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu pula adalah bagi menyempurnakan kedua-dua jenis manusia, lelaki dan perempuan. Supaya mulia, dihormati, terjaga hak masing-masing. Itu disyariatkan kahwin ya. Perkahwinan. Bagaimana mungkin seorang itu dapat menjaga kehormatannya dan terpelihara akhlaknya dengan adanya undang-undang muta'ah tersebut? Syiah sendiri pembengong kata, gila muta'ah ni nak nikah kontrak ni. Lepas tu, dengan banyak perkara yang betul-betul macam zina, tak tahu tanggungjawab apa dah. Apa yang dinikmati oleh perempuan daripada peraturan dan undang-undang muta'ah itu hanyalah kehinaan. Semakin hina, semakin tak ada tanggungjawab. Malah mereka kehilangan maruahnya apabila ia dianggap sebagai benda yang boleh ditimbulkan oleh lelaki tanpa hak dah. Boleh berzina 1000 berapa dah. Tak ada maruah. Perempuan itu jadi hina. Cari rezeki sendiri. Tak ada tanggungjawab, tak lelaki jaga. Dia sendirilah. Kalau dia mengandung tak lagak beranak dah. Kena cari piti sendiri belakang. Tak ada tanggungjawab bapak dah. Perempuan yang dimuliakan oleh Allah SWT sebagai ibu yang melahirkan lelaki dan wanita-wanita yang agung dengan memberikan darjat yang tidak diberikan kepada orang lain. Justru ia meletakkan syurga di bawah tapak kakinya. Tapak kaki ibu lah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Layakkah ia menghabiskan waktunya dalam pangkuan lelaki seorang demi seorang atas nama syariat Muhammad? Logik pun dah. Lepas sore-sore dah nikah muta'ah dah. Syiah wa Tashih halaman 109 dan 111 berlaku di Iran berlaku tu. Tak tapak siapa dia ni. Ada juga cara tapi nak jadi kalau ikut syariat dia benar tak? Boleh nikah tak tahu nak bini anak dara siapa pakai agama habis dah. Beranak tak? Tak ada siapa tanggungjawab lah. Pergi sendirilah mutin dah. Demikianlah pandangan seorang cendekiawan Syiah tentang muta'ah yang saya kira fitrah kemanusiaannya yang suci belum ternoda lagi Namun apakan daya usaha-usahanya itu akan hilang dengan sia-sia sahaja dan menjadi debu yang berhamburan kerana konsep muta'ah itu sudah sebati dan menjadi darah daging ajaran Syiah yang tidak mungkin dipisahkan lagi. Kalau nak buat muta'ah, buat Syiah terus dah. Tak jadi bahagian. Di hadapan kita sekarang hanya ada satu jalan sahaja yang dapat menyelamatkan kehormatan wanita sekhususnya dan kemanusiaan secara amnya, iaitu jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Perhatikan pada ciri-ciri manusia yang berjaya dan berbahagia kerana berada di atas jalan yang lurus menurut ajaran Islam yang sebenarnya. Ikut ajaran Islam, ikut Ahlussunnah wal Jamaah ni. Bukan ikut. Allah SWT berfirman yang bermaksud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia.
Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu. Dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya. Maka sesungguhnya mereka tidaklah tercela. Kemudian siapa yang mengingini selain daripada demikian, maka mereka lah orang yang melampaui batas. Surah Al-Mu'minin ayat 1 hingga 7. Selain kahwin yang betul tu, kahwin kontrak zina lah, bayar pelacur ke apa, semua tu adalah melampaui batas lah. Ada. Benda tu akan merosakkan masyarakat. Islam ajar ni betul comel dah. Semua Islam ajar ni untuk kebahagiaan manusia dah. Kahwin kena ada tanggungjawab nafkah ke apa dah. Main boh syiah ni tak ada tanggungjawab dah. Merosakkan institusi keluarga, merosakkan masyarakat. Dengan memuaskan hawa nafsu semata-mata dah. Wallahu alam, setakat itulah perbincangan kita tentang nikah muta'ah ni. Dah, kita nak cerita kahwin muta'ah dalam ajaran Syiah. Dan benda ni masuk bunyi di mesti kita pada bunyi ni, berhati-hati dah. Wallahu alam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.